Di sebalik perbezaan bangsa dan latar belakang, bahasa menjadi penghubung dalam kehidupan sosial. Salam sejahtera, nama saya Swedin Jawa. Di sini saya akan membentangkan mengenai pengenalan bahasa Melayu di dalam konteks Malaysia. Yang pertama adalah bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia seperti yang telah dimaktubkan dalam Perkara 152 Perlembagan Persekutuan di Malaysia. Yang kedua, bahasa Melayu telah menjadi lambang identiti dan kedaulatan negara. Yang ketiga, bahasa Melayu juga telah menjadi alat perpaduan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, maksud bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang pertama, bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi negara di Malaysia. Yang kedua, bahasa Melayu juga digunakan dalam segala urusan kerajaan dan juga pentadbiran yang ada di Malaysia. Yang ketiga, bahasa Melayu juga telah menjadi bahasa utama dalam sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Dan yang terakhir, bahasa Melayu juga telah menjadi simbol jati diri dalam rakyat Malaysia. Seterusnya, peranan bahasa Melayu dalam konteks sosial. Yang pertama, bahasa Melayu telah menjadi bahasa perpaduan antara pelbagai kaum yang berada di Malaysia. Yang kedua, bahasa Melayu juga telah menjadi bahasa komunikasi seharian masyarakat. Dan yang terakhir, bahasa Melayu dapat mengeratkan hubungan dan persahaman serta membentuk semangat patriotisme. Objektif pembentangan dari kumpulan kami ialah kami ingin menguraikan peranan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat dan seterusnya untuk meningkatkan kesedaran tentang betapa pentingnya bahasa Melayu. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan maksud dan asal-usul bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan konteks bahasa Melayu dalam pendidikan. Bahasa Melayu bukan sekadar medium komunikasi, tetapi merupakan teras pembinaan ilmu dan jati diri bangsa dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dalam konteks pendidikan, bahasa ini memainkan peranan yang amat signifikan, yang menyeluruh dan strategik. Pertama sekali, bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa pengantar utama. Dalam sistem pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan kerana murid lebih memahami kandungan ilmu dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan mereka. Sebagai contohnya, pengajaran subjek sejarah, sains, matematik dalam bahasa Melayu membantu murid memahami konsep dan fakta dengan lebih jelas dan bermakna. Selain itu juga, bahasa Melayu berfungsi sebagai alat pemindahan ilmu. Bahasa menjadi wahana yang menyalurkan pengetahuan daripada guru kepada murid. Bahasa juga membolehkan murid ini mengolah, menganalisis dan juga menyampaikan idea mereka. Dalam penulisan karangan atau perbincangan kelas, bahasa Melayu melatih murid berfikir secara tersusun, kritis dan kreatif. Selain daripada itu, dalam masa yang sama, bahasa Melayu turut berperanan dalam memperkukuhkan kemahiran literasi murid, iaitu kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Melalui penguasaan bahasa Melayu yang baik, murid mampu memahami teks akademik, menulis dengan lebih jelas, serta berkomunikasi secara berkesan dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga, bahasa Melayu turut memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti dan budaya nasional. Melalui pengajaran bahasa Melayu dan kesusasteraan Melayu, murid didedahkan dengan nilai murni, warisan budaya dan sejarah negara, sekaligus memupuk rasa cinta terhadap bahasa dan bangsa. Dari segi kepentingan pula, bahasa Melayu berfungsi sebagai yang pertama, alat penyatuan dalam sistem pendidikan. Dalam masyarakat majmuk ini, bahasa menjadi medium komunikasi bersama pelbagai kaum dan latar belakang budaya. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu memudahkan pemahaman akademik, terutamanya dalam memahami konsep yang lebih kompleks dan abstrak. Apabila murid memahami bahasa pengantar, proses pembelajaran menjadi lebih lancar dan bermakna. Bahasa Melayu juga meningkatkan kemahiran berfikir murid. Melalui penulisan karangan, analisis teks dan perbincangan kelas, murid dilatih untuk berfikir dengan lebih kreatif, kritis dan reflektif. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam persediaan menghadapi peperiksaan rasmi. Kebanyakannya bahasa Melayu digunakan dalam peperiksaan kebangsaan seperti SPM.
Penguasaan bahasa yang baik membantu murid menjawab soalan dengan tepat dan berkesan. Tajuk Bahasa Melayu dalam konteks politik dan pentadbiran. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara Malaysia seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa ini digunakan secara meluas dalam urusan kenegaraan dan pentadbiran kerajaan. Penggunaan bahasa Melayu melambangkan identiti serta kedaulatan negara, di samping menjadi alat perpaduan yang menyatukan rakyat berbilang kaum. Oleh itu, bahasa Melayu sangat penting dalam memastikan komunikasi rasmi negara berjalan dengan lancar dan berkesan. Terusnya terdapat beberapa contoh penggunaan bahasa Melayu dalam politik dan pentadbiran. Antaranya ialah ucapan pemimpin dan ahli politik seperti ucapan Perdana Menteri dan titah diraja yang bertujuan menyampaikan dasar kerajaan kepada rakyat. Selain itu, bahasa Melayu digunakan dalam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri semasa perbahasan undang-undang dan isu rakyat. Bahasa Melayu juga digunakan dalam dokumen rasmi seperti akta, undang-undang dan perkeliling bagi memastikan kejelasan serta mengelakkan salah faham. Akhir sekali, dalam kempen pilihan raya, bahasa Melayu digunakan dalam manifesto, slogan dan ceramah supaya mesej politik dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya, bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa utama dalam sistem politik dan pentadbiran negara. Sekian, terima kasih. Peranan bahasa Melayu dalam media dan teknologi ialah bahasa Melayu berperanan penting sebagai alat komunikasi utama dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat. Ia memastikan semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa atau latar belakang dapat memahami berita, hiburan dan arahan dengan jelas. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu dalam media juga membantu memupuk identiti nasional kita. Contoh yang relevan dalam media dan teknologi salah satunya ialah media cetak. Dalam media cetak seperti akhbar dan majalah, bahasa Melayu digunakan secara meluas. Contohnya, akhbar seperti Berita Harian, Utusan Malaysia dan Harian Metro menggunakan bahasa Melayu untuk menyampaikan berita dan maklumat terkini. Begitu juga majalah tempatan yang menulis artikel dalam bahasa Melayu supaya mudah difahami oleh pembaca. Selain itu, media elektronik. Bahasa Melayu juga dominan dalam media elektronik. Di televisyen, stesen TV seperti TV1 dan TV2 menggunakan bahasa Melayu dalam rancangan berita dan hiburan. Begitu juga radio seperti RTM yang menyiarkan program dalam bahasa Melayu. Ini membantu masyarakat mendapatkan maklumat dengan cara yang mudah dan menyeronokkan. Terusnya, media sosial. Di era digital pula, bahasa Melayu banyak digunakan di media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok dan Facebook. Ramai pengguna berkongsi berita, tips dan hiburan dalam bahasa Melayu yang memudahkan komunikasi dan memartabatkan bahasa kita. Namun begitu, terdapat cabaran seperti bahasa rojak dan pengaruh bahasa asing yang jika berlebihan boleh melemahkan penggunaan bahasa Melayu. Saya akan menerangkan tentang bahasa Melayu dalam interaksi sosial dan kepentingan memartabatkannya. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu memainkan peranan penting sebagai bahasa perhubungan utama dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Dalam kehidupan seharian, bahasa Melayu digunakan untuk memudahkan komunikasi antara individu yang berbeza kaum, latar budaya dan juga latar pendidikan. Ia menjadi bahasa bersama yang membantu mewujudkan persefahaman dan mengurangkan jurang komunikasi. Dalam penggunaan harian, kita dapat lihat bahasa Melayu digunakan dalam urusan jual beli, perkhidmatan awam, komunikasi kejiranan serta interaksi di tempat awam seperti di sekolah atau pejabat. Contohnya, di kaunter perkhidmatan kerajaan atau di kedai, bahasa Melayu biasanya menjadi bahasa utama untuk berurusan. Di tempat kerja, bahasa Melayu digunakan dalam mesyuarat, taklimat, email rasmi dan arahan kerja, terutamanya dalam sektor kerajaan dan organisasi tempatan. Walaupun kadang-kadang terdapat campuran bahasa, bahasa Melayu masih menjadi asas komunikasi rasmi. Kita juga boleh lihat perbezaan antara bahasa pasar dan bahasa formal. Bahasa pasar lebih santai dan ringkas. Ia biasa digunakan dalam situasi tidak rasmi. Bahasa formal pula lebih tersusun dan sopan. Ia digunakan dalam urusan rasmi seperti pembentangan dan penulisan. Akhir sekali, memartabatkan bahasa Melayu sangat penting kerana bahasa ini ialah lambang identiti dan kedaulatan negara. Bahasa Melayu mengukuhkan perpaduan, memelihara warisan budaya dan menjadi bahasa ilmu serta pentadbiran.
Oleh itu, kita perlu terus menggunakan dan menghargainya dalam semua aspek kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Amira Farhana binti Mak Rafiq. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rujita binti Bani. Salam sejahtera, nama saya Swedin Jawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurul Waziha binti Martawan. Penyatu perbezaan di tanah Malaysia. Bahasa bukan sekadar bicara, ia cerminan budaya, identitas